Alhamdulillah. Jadi dalam sembang-sembang santai ni saya suka menceritakan sahabat ada ni kawan sekolah saya call. Azizah, nama Azizah. Jadi Azizah call. Jadi Azizah call. Kalau Azizah tengok TikTok mungkin tak call saya ni. Azizah ni dia kawan call saya lah. Masa zaman tahun 1981 sampailah 85. Ya. Waktu tu saya berada di sekolah rendah kebangsaan Bukit Sedim. Azizah yang call saya tu, dialah selalunya yang banyak bantu saya lah. Orang susah, pensel pakai pensel ketok lah. Hari-hari kena marah cikgu macam tu. Rabun pakai kat getah atas apa ni? Atas batas pensel gosok atas getah. Itu zaman budak-budak dulu ya. Okey. InsyaAllah. Hari ni madu ada. Boleh cuba dulu kontak Ustaz Faiz ataupun boleh tengoklah muka buku saya, insya-Allah ada dah. Baik. Lokasi mana? Lokasi insya-Allah boleh tengok di muka buku saya. Tuan-tuan nak tahu di mana lokasi pusat rawatan, insya-Allah di sini. Kami berada di dalam hutan, di pondok saya dalam hutan. Memang damai aman, damai permai. Dan yang ini boleh tengok ini di belakang saya ni memang saya tugaskan dia untuk merawat masalah tulang, bukan masalah saraf. Masalah lumpuh, saraf, apa semua. Tu dia ni. Saya pusing Nampak jelas tak? Nampak jelas? Dulu lagi. Assalamualaikum. Lagi? Tu? Okey. Boleh tu. Okey. Baik Untuk pasangan suami isteri tadi memang saya latihkan dia, ajar dia orang ilmu tentang saraf. Jadi kalau orang lumpuh, mana kritikal yang teruk apa semua, memang tak boleh berjalan apa masalah saraf, insya-Allah orang lelaki huruf bahagian lelaki, yang isteri dia perempuan dia akan huruf bahagian perempuan. Sebab apa? Saya tak nak lelaki huruf perempuan, ya. Jadi lelaki huruf lelaki, perempuan huruf perempuan. Jadi insya-Allah lah. Jadi kalau kata perempuan yang lumpuh, isteri dia akan rawat. Kalau suami kalau lelaki lumpuh, suami dia akan rawat. Terima kasih yang bagi love kat saya tu. Ya, terima kasih banyak. Dah peladi. Esok bagi love lagi. Okey. Ya. Mudah untuk laluan kereta. Sebenarnya jalan belum siap. Bolehlah pergi tak nak, insya-Allah. Bolehlah nah. Kalau kata jalan belum siap, sekarang musim hujan. Jadi belum siap. Tapi untuk nak datang ke pondok saya tu boleh. Insya-Allah boleh tapi jangan kereta mahal-mahal lah. Kereta mahal-mahal saya takut tinggal bumper ni. Kereta mahal-mahal lah, tinggal bumper ni. InsyaAllah Ada lagi serum? Ada serum ada. Serum tu ada. Ini TikTok tanya serum ada. Nak serum pergi ke muka buku tanya saya minta maaf lah. Sekali lagi saya sebenarnya tak nak cerita tentang serum sangat malam ni, sebab saya lebih nak cerita tentang untuk rawatan. Jadi kita orang tanya serum, insya-Allah ada di muka buku. Bukan maaf cakap, bukan saya tak nak jual di TikTok. Masalahnya yang repeat saya tu 100 orang. 100 atau 100 lebih. Tapi yang dapat 1 botol saja. Lain semua tak dapat. Saya tak dapat repeat. Kemudian tu pecah lah, lambat sampai lah, saya malas dengar lah. Sebab saya malas fikir tengok lambat sampai ke, apa pecah ke. Sebab tu saya suka di muka buku dia akan hantar melalui pos laju. Pos laju ni alhamdulillah barang selamat. Kita dapat tahu kita akan bagi nombor tracking kat mana, barang tu sampai kat mana. Jadi kita tak perlu risau. Tapi kalau masa TikTok ni, problemnya JNT. Dia buat lebih kurang bawah orang. Saya rasa macam tak seronok. Minta masih bagi love sebab tu saya tak jual di TikTok sekarang ni. Pondok kat mana? Pondok saya di antara Baling dengan Kulim. InsyaAllah boleh hubungi boleh tengok di buka buku. Saya letak Ustaz Faiz di situ. Boleh kontak je. Terima kasih pada bagi love Baik. Saya nak bawa anak kakak saya berubat. Boleh, insya-Allah datang. Ustaz Faiz ni alhamdulillah dia boleh lah. Kalau setakat nak tarik ilmu, tarik kain kapan ke, ilmu kok pisang ke, ilmu pelik-pelik, saya ajar dekat dia. Ajar dah. InsyaAllah dia boleh. Tidak ada masalah. Jadi kalau orang tanya saya, insyaAllah. Kalau lah masalah misteri ke apa ke, kalau tak boleh, dia tak lepas api, saya akan bantu. Dengar tuan-tuan
Kalau kata yang kritikal, yang di mana di pondok saya ni, kalau tak apa yang tak lepas pergi, dia memang dia buat tak lepas pergi. InsyaAllah saya ada. Terima kasih bagi Love. Saya akan bantu, saya akan ajar macam mana nak buat. Kalau asyik saya saja yang buat, bila dia orang nak pandai? Sebab tu saya nak dia orang buat. Selangor ada. Pusat Rawatan Selangor, saya serah pada apa ni? Ustaz Ali. Dia yang akan urus. Saudara Ali kita, dia yang akan urus di pusat di Rawatan Selangor dekat dengan Morik, ya. Saya cuma akan cari benda yang berat-berat, kadang-kadang saya pergilah. Macam besok pagi pukul 8 saya akan ke Thailand. Ya. Pukul 8 pagi esok akan Thailand. Malam esok kalau ada rezeki, insya-Allah saya akan buat live di sana. Ya. Apa baik untuk jaga buah pinggang? Terima kasih bagi bagi apa tu Cok Mat? Bagi tongkat sakti. Tongkat sakti. Terima kasih bagi tongkat sakti tu, banyak lagi sakti saya lah. Ada dibanting cuma jarang-jarang je lah. Dibanting saya ada jarang-jarang. Terima kasih pada bunga. Bagi aiskrim pada jenuh makan aiskrim. Cik manis saya. Okey. Ya, insya-Allah ya. Oh, subhanallah, Port Isen hadir. Alhamdulillah, terima kasih Port Isen Taufik Zalali. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah ya. Baik. Pada malam ni, saya kata insya-Allah kalau ada masalah sedikit misteri apa semua, boleh hubungi nombor yang saya bagi di muka buku. Tapi yang ada kita tanya serum. Maaf tuan, serum saya kata siap. Tengok dekat dengan yang tanya serum ni, pasal saya minta maaf serum tu memang jadi, bukan tak ada. Saya buat memang ada. Terima kasih pada bunga bagi Love. Terima kasih banyak. Memang ada serum tu, tapi saya tak letak dalam beg kuning. Sebab saya malas nak dengar orang komplain kata barang lambat sampai, barang pecah. Saya jenis tak minat. Saya malas nak layan. Lepas tu pula yang JNT ni dia problem sangat banyak sangat. Saya malas. Lepas tu terima kasih pada bagi Love saya tu. Tuan-tuan tengok kat bio kan. Tuan tengok kat TikTok tu. Tuan-tuan tengok kat bio tu. Tuan tekan kat situ. Nanti akan insya-Allah dia akan pergi satu laman. Tuan-tuan kontak situ. Petua kayak. Bagus. Petua kayak. Terima kasih InsyaAllah akan cerita petua kayak ya. Kan? Cara nak kunci diri sukma, banyak cerita tu. Kena faham. Sukma tu apa dia? Roh tu apa dia? Sukma bukan roh, roh bukan sukma. Sukma bukan roh, roh bukan sukma. Roh bukan naf, naf bukan darah. Kena faham. Sukma bukan roh, roh bukan naf, naf bukan darah. Kena faham lah. Itu kena mengaji banyak perjalanan tu. Alhamdulillah serum betul kata Jafi, serum boleh pick up bio. Betul insya-Allah Yang tanya serum tu pergi kat bio saya. Saya dah beli 4 botol serum, alhamdulillah. Bersih jeragat. Bersih jeragat tanpa jangan bersih duit. Kesian kawan tu. Alhamdulillah. Akak Wapo Danau Kota. Dia kata saya dah beli 4 botol serum. Alhamdulillah. Ini hak buka buku tanya. Saya baca kat buku. Alhamdulillah. Ustaz menimbun bagus menimbun. InsyaAllah nanti saya akan tunjuklah bagaimana menimbun Saya akan tunjuk cerita Masa lutut ada apa? Ada masa lutut. InsyaAllah nanti cerita Saya pakai cepat kering. Cepat kering nasib tak baik lah tu. Panas kot. Serum ni sebenarnya dia buat daripada bunga. Bunga tu memang saya kata bunga cenuai yang betul. InsyaAllah macam mana nak pergi pondok? Nak pergi pondok ni, pusat rawatan saya di pondok ni, insyaAllah di pondok ni Ustaz Faiz dia akan jaga sini. Nak pergi pondok, kontak Ustaz Faiz. Tengok dekat dengan post yang tadi, saya dah masuk nama dia. Kontak kontak dah insyaAllah. Oh ni ada pula apa nama, nak jadi harimau. Tak usah jadi harimau lah, jadi manusia ni. Harimau ni, cerita harimau ni, cerita macam ni. Ni minta maaf lah saya cerita bila orang tanya dia harimau tu. Harimau ni sebenarnya daripada Indonesia. Dia bahasa Karci. Orang Karci ni, orang Karci atau Kirci. Orang Kirci atau Karci ni, atau Kirci atau Karci atau Kirci ni, dia berlaku di Indonesia. Di mana ilmu Kirci ni, dia boleh berubah diri dia menjadi harimau. Dan ilmu tu salah di sisi agama dan hukum dia haram. Ilmu Kirci berlaku di Indonesia, bukan di Indonesia. Dan dia orang Kirci ni sebenarnya, orang yang ambil ilmu Kirci, di mana kita tengok dia punya belahan di antara hidung luar ni, dia tak ada, dia sama. Dia sama. Orang Kirci Kemudian orang yang beramalkan ilmu Kirci yang benar dia tukar menjadi harimau, di sini sama. Kemudian ditumit kaki dia, maaf bukan saya aku hajar saya tunjuk ni. Di sini ni, antara sini ni dia tak ada bonjol, dia sama macam tu. Ada sama.
Dia tak ada. Macam kita, dia ada ni tau. Macam kita minta maaf, puan ajar. Macam kita, dia ada hujung kaki. Orang kerici, yang ilmu kerici, dia hujung tu tak ada, dia sama. Ya. Kita minta maaf. Itu amalan orang dulu di mana orang kerici di Indonesia. Sekarang tak ada dah. Di mana orang tu, kalau dia jadi harimau macam mana? Dia jadi harimau, dia makan orang kau. Kerici tu di Indonesia, bukan di Malaysia. Di Malaysia kita tak ada. Tak berlaku. Yang tanya ni di TikTok tanya lah. Kerici tu apa? Kerici tu ilmu. Ilmu orang kerici ni di mana? Ilmu manusia bertukar menjadi harimau. Hukum dia haram. Terima kasih bagi Allah. Di Malaysia tak ada orang amal. Di Malaysia tidak ada amalkan. Tapi di Indonesia ada ilmu kerici. Ya. Jadi kalau orang tanya tu, ada tak orang bersahabat harimau? Saya malah cerita lah, saya ada lah. Tapi yang bersahabat macam mana? Dia bersahabat harimau ni maksudnya berkawan harimau. Ada, bukan tak ada amalan. Saya pun ada untuk jaga kebun. Tapi tak bukannya jin jenis kata jin tu tak, ni semua betul. Ya, baiklah. Faham lah tentang ilmu harimau tu, ilmu kerici. Ingat, Malaysia kita tak ada kerici. Itu di Indonesia. Saya di Indonesia pun tak ada sekarang ni. Ini cerita kerici ni. Ini cerita kerici ni. Orang kerici. Cerita ni kerici. Ni saya cerita lah. Ini cerita ni. Yang cerita ni, ayah saya cerita sendiri. Dulu dia kata, orang kerici ni, bini dia ada satu pasangan suami isteri. Terima kasih bagi love. Saya kalau suruh cerita, saya pandai. Bak cerita ya. Tergelak. Baik, saya cerita ilmu kerici lah. Ilmu kerici, ilmu harimau. Dulu, satu zaman dulu ni, ada satu pasangan suami isteri, laki bini. Jadi, si laki ni, dia amal ilmu kerici. Terima kasih bagi love tu. Dia amal ilmu kerici. Jadi, bini dia tadi, dia tahu kata laki dia tu boleh tukar jadi harimau. Jadi, si bini tadi tu, dia minta, dia merayu kat laki dia ni. Dia merayu kat laki dia. Dia kata nak tengok harimau. Laki dia tak boleh, laki dia takut. Kata laki dia kat bini dia, tak boleh, nanti dia takut. Tapi si bini tadi nak juga. Pasangan baru kahwin. Bagilah kat bayi. Pasangan ni baru kahwin. Bagilah, terima kasih gila. Jadi pasangan ni baru kahwin. Jadi yang bila bini minta sangat, kata dengan lelaki tak apa. Dia kata kalau nak juga tengok, dia kata dia cari satu pokok. Pokok dia kata tu dia buang kulit lincin. Dia suruh bini dia naik kata pokok tinggi. Ni cerita kerici. Ni ayah saya cerita. Dia suruh isteri dia ni, bini dia naik pokok tinggi, dia duduk atas cabang luar tu. Dia harimau tak boleh naik lah. Jadi dia buang kulit pokok habis. Dia buang kulit kayu tu bagi lincin sampai ke peradu. Lepas tu dia tunduk apa semua tu, dia pun buat amal kecil, jadi dia tunduk apa semua kan. Dia kena tunduk ilmu tu. Dia kena tunduk. Dia kena tunduk macam merangkak macam harimau. Dia bunyi. Dia bunyi macam harimau. Waktu dia bunyi ilmu harimau tu, dia bertukar tubuh ekor, tubuh bulu jadi harimau. Ini cerita nah. Ini kecil, ilmu kecil. Kalau tuan-tuan orang lama-lama yang ada sini tahu cerita tu macam mana. Saya cuma cerita apa yang orang tua-tua cerita. Tak ada apa-apa tambah. Saya cuma cerita apa yang orang tua-tua cerita, saya cerita sini balik. Sebab saya tahu zaman hari ni tak dengar cerita ni dah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar apa yang saya cerita ni. Mungkin salah tuan-tuan pernah dengar apa yang saya cerita ni. Jadi bila dia tukar bini harimau, dia nampak bini atas pokok tu. Dia nak makan bini, lompat. Tapi pokok tu lincin, dia naik tak boleh. Dia jadi lupa. Dia lupa. Maksud di sini cerita dia ilmu tu salah. Bila dia tukar bini harimau, dia tak kenal dah anak dia, dia tak kenal bini dia. Faham? Sebab tu ilmu ni tak boleh tunjuk dia haram. Betul pernah dengar cerita tu. Kasim pernah dengar cerita tu. Kasim ni dah TikTok dia kata pernah dengar cerita ni. Jadi bila dia lupa tu, dia tak kenal bini dah. Dia cuba naik atas, dia kapai ke pokok tu, nak naik ambil bini, nak makan bini, tak boleh. Dia nak makan bini tu. Terima kasih bagi love tu. Dia nak makan bini tu, dia naik tak boleh. Sebab pokok tu lincin. Ilmu kerici ni dia tak ada matahari. Bila jatuh saja, bila matahari nak timbul, maksudnya nak subuh dah tu, dia akan lari keluar, dia akan lari masuk hutan. Lari masuk hutan, dia akan jadi manusia balik. Bila jadi manusia balik, dia mai cari bini dah. Dia main tengok bini dia terberak terkencing atas pokok dah. Orang kerici betul tu saya keturunan kerici. Ada seorang ni keturunan kerici. Gula-gula kapas. Dia kata saya keturunan kerici. Tu lah. Gula-gula kapas boleh cerita sikit tak? Macam mana keturunan kerici tu? Kami nak dengar, ramai nak dengar ni.
Boleh cerita tak? Yang ada seorang tu dia kata dia keturunan Kerinci. Kita dah dengar tak keturunan Kerinci dia macam mana? Boleh juga. Gula-gula tolong naik. Ramai Naik semua kotak, dengar. naik kotak. Naik kotak je gula-gula. Kita dah dengar ramai dah. Bila sebut tadi orang Kerinci. Gula-gula naik kotak kan? Saya buka. Jadi kita dengar lah pasal dia kata ada keturunan Kerinci. Kalau naik kotak beritahu saya Baik. Jadi isi tadi sama cerita bini tadi ni. Bila dia lelaki tengok bini dia dah terkencil dah. Tak pokok ni. Takut dengan harimau takut. Dia buat turun ke bini dia. Bini dia waktu tu juga dia minta cerai kat lelaki dia. Sama dah dengan lelaki dia. Tu. Dia minta cerai dengan lelaki dia. Naik kotak gula-gula. Saya tengok ada tak kotak gula-gula. Tak ada. Tak ada dah. Ya? Tak ada dah. Tak apa. Kan? Dia tak gula-gula. Apa dia? Ada tak gula-gula? Tak ada dah. Tak ada dah. Okey. Tak ada. Okey, Saya kenapa bila lepas kata ke orang Kerinci? Saya nak tanyalah. Sebab orang Kerinci pertama sekali saya nak tengok. Pertama, lurah hidung dia tak ada. Orang Kerinci kalau sebut kata keturunan Kerinci, dia tak ada lurah hidung. Sebab tu saya minta naik kotak kita tengok sama-sama. Yang kedua, orang Kerinci tumit kaki dia tak ada yang sama. Saya pernah dengar yang lurah ni. Tumit tak pernah dengar. Ya? Jadi itu tanda-tanda Kerinci. Boleh no? Tapi tak apalah. Tak apalah. Okey, habislah tanya Abang Harimau tu. Nah. Jadi itu cerita tadilah. Tapi dalam harimau ni, cerita harimau ada. Orang kata dia boleh tak amal ilmu harimau? Saya tak galakkan amal. Tuan-tuan tanya saya lah, kalau tuan-tuan tanya saya, boleh tak amalkan ilmu harimau? Ada ilmu harimau, ini saya baca pendek-pendek sikit-sikit lah. Dia tak, akulah anak harimau jantan hulu bala Allah. Duduklah kandungannya Allah, kan? Gagah aku sebenarnya Ali. Banyaklah doa-doa. Terima kasih bagi topi tu. Saya tunjuk contoh lah, baca doa pendek-pendek lah kita. Dia gagah aku seperti Ali lah apa semua kan. Dia cerita kan. Jadi lepas tu dia pun dia main waktu pagi. Lepas tu dia pun dia tarik muka dia bunyi macam harimau. Jangan amal. Jangan amal. Sebab apa saya minta jangan amal? Orang yang amal ilmu harimau ni rezeki dia mahal. Siapa yang amal ilmu nak garang macam harimau, sebab tu tuan-tuan, orang tengok orang yang mana yang bersahabat dengan harimau tu, rezeki dia mahal. Dia payah nak dia kaya. Sebab tu saya tak galakkan. Orang tanya saya, boleh tak amal ilmu harimau? Saya kata saya tak galakkan. Gagah aku macam Ali lah, kuat seperti harimau jantan hulu bala Allah, duduklah kandungannya Allah. Aku nak harimau jantan hulu bala Allah kan. Dia cerita macam-macam. Ada pendek-pendek saya baca lah bagi orang dengar gitu kan. Jadi saya nasihatkan jangan amal. Sebab apa? Orang yang amal ilmu ni rezeki dia mahal. Sebab tu harimau ni tuan-tuan, dia bukan selalu dapat rezeki. Dia kalau makan seekor lembu, bulan depan dah tentu dapat lembu lagi. Rezeki dia besar, tapi dapat sekali ya. Sekali dapat ya. Sebab tu saya minta amal. Tuan Baik. InsyaAllah. Nak tunjuk tak boleh lah, tunjuk tu lah. Okey. Habislah. Kan? Bila ni bertanya lah. Siapa dia ni? Apa nama Iman Drive dia kata pasal pala kecil. Dia tak bisa dengar ni budak ni. Budak Iman Drive ni dia budak kata ni. Budak sunat laser ni. Dia tak bisa kawan dengan orang tua-tua. Budak baru nak up budak Iman tu. Saya tak buang dah ni dalam buku. Budak tu baru nak up budak ni. Iman ni. Dia tak bisa kawan dengan orang tua-tua. Sebab tu bila tak bisa kawan dengan orang tua-tua jadi macam tu. Jangan padam dia. Saya suka biar dia dengar tu. Biar kita cerita tentang dia. Dia tak bisa kawan Iman tu, dia tak bisa kawan dengan orang tua-tua. Jadi dia tak bisa Iman Drive tu. Dia tak bisa kawan dengan orang tua-tua dan dia tak tahu. Jadi ilmu orang tua-tua dulu. Orang-orang lagu ni lah kalau kata yang rosakkan ilmu orang tua-tua. Rosakkan bangsa. Sebab apa dia tak, orang kata budak-budak macam Iman Drive ni buka buku lah. Dia ni orang kata, saya tak mau kata lebih-lebih. Kalau kita kata lebih menunjukkan peribadi kita tu. Tapi bila kita berkawan dengan orang tua-tua, kita tahu. Kita tahu macam mana ilmu orang tua-tua dulu. Benda apa yang halal, benda apa yang haram. Sebab tu dalam ilmu ni, bila tunjuk kita haram, jangan buat dosa. Dan jangan buat ilmu tu tak boleh. Tapi budak Iman Drive ni,
Dia orang kata budak yang sunat laser, tak apa cerdik. Ini buka buku, saya cerita kat muka buku. Iman Drive lain kali Iman Drive, belajar, kawan orang tua-tua. Jangan duk kawan dengan budak-budak duk ni, duk main apa nama? Basikal lajak. Basikal lajak. Basikal lajak. Budak basikal lajak. Boleh Iman dah. Jangan duk kawan ni budak-budak basikal lajak sangat. Boleh lah. Itulah gelak orang tau. Tak ada sebab apa. Bila dia komen dia kata macam tu, dia orang yang tak biasa dengar. Tapi orang yang di belah TikTok ni, dia bisa dengar cerita tadi. Arti kata cerita tu cerita tua-tua dulu. Jadi dia tahu. Jadi main budak apa Iman Drive tu di budak basikal lajak. Budak basikal lajak. Berberak bahaya lah. Berberak. Jangan duk lajak malam-malam Tak cerita bukan nak beritahu. Lain kali berkawan dengan orang tua. Bila kita berkawan dengan orang tua, kita tahu. Kan? Kita tahu cerita orang tua dulu dia tak sama macam cerita budak sekarang ni. Ni, biasa dengar tak dulu zaman dulu ini dongeng betul. Zaman dulu dia tak ada TV. Masa tu raja-raja dia pakai penghibur lara. Biasa dengar cerita penghibur lara. InsyaAllah nanti cerita ilmu ni, cerita tentang penghibur lara. Penghibur lara ni sebenarnya dia macam TV, macam radio orang tua dulu. Jadi raja-raja dulu ni dia memang dia perlukan penghibur lara untuk bercerita seronokkan hati dia. Dulu itu penghibur lara. Tapi yang apa yang cerita ni bukan penghibur lara. Ini cerita ilmu-ilmu orang tua dulu yang mana yang tak boleh kita amal, hukum dia haram. Terima kasih banyak mak gila. Hukum dia haram. Macam ilmu pericit, hukum dia haram. Kan? Hukum dia haram. Sebab tu kalau penghibur lara, contohlah. Ini ilmu penghibur lara. Budak laser Iman Drive. Betul tu. Sunat laser. Jangan nak suka lajak bahaya berbrek siap. Boleh lah. Okey. Terima kasih terima kasih banyak. Bukan betul suka. Saya suka memang betul. Kalau saya ni dulu saya suka duduk orang tua. Sebab bila duduk orang tua cerita saya dulu, saya fikir orang tua saya tanyalah. Kan? Nama dia ni arwah Ampin, saya fikir tanyalah, Wan. Ilmu nak mancing ni macam mana? Dia pajak kita lah. Doa mancing macam mana, buat lagu mana. Orang tua dulu. Orang tua dulu. Kalau kita fikir dia kan, dia cerita lah. Dia tanya tu. Ngorak perempuan lagu ni dia kata. Lagu ni dia cerita. Ni orang tua dulu. Contoh. Bila sebut dengan ngorak perempuan ni, saya teringat saya pernah fikir satu orang ni, orang tua ni. Dia ajak saya. Tuan dia kata ni, saya fikir lah. Hang nak cari bini, hang kena cari, hang jangan cari benda ni ada pada perempuan ni. Saya tak mahu sebut. Terima kasih gila. Hang nak cari bini, hang yang cari ada lengkap pada perempuan-perempuan macam ni. Dengar tuan-tuan. Apakah syarat dia orang tua dulu kata, kalau nak cari bini, jangan lengkap benda ni. Apa dia yang kata tadi? Tuan-tuan, minta maaf lah saya bukanlah kata ini kejadian Allah. Allah yang berikan sesuatu pada tu. Mungkin ada sebab musabab. Jadi kalau yang mana tuan-tuan dengar ni, yang kata boleh pakai. Kalau tak boleh pakai, jangan. Jangan. Sebab saya hanya cerita ilmu orang tua dulu. Tapi kalau tanya saya pegang. Sebab benda tu, orang tua dulu, apa yang dia buat, dia kata tu sebenarnya, dia mengambil pengalaman daripada orang tua dahulu. Dengar, ini cerita cari bini. Maksudnya cari perempuan. Pertama sekali, minta maaf lah, jadi perempuan, ada yang mana ada perempuan kat sini, terima kasih bagi Allah. Janganlah kecil hati. Saya hanya mencerita, walaupun baik, tapi saya kena sampaikan. Ini kalau siapa-siapa yang nak cari pasangan hidup, ini isteri dulu, saya tak cerita bab suami lagi. Saya cerita bab isteri dulu. Jadi siapa-siapa ni pegang hidup, kalau nak pegang. Tak pegang, tak apa. Tak ada masalah. Dia bukan jadi hukum. Dan dia bukan dihukum, dia bukan bila masih bagi cermin mata. Bukan like, itu nampak. Tak TikTok bagi cermin mata. Dia bukan jadi hukum dan dia bukan hadis. Dia hanya cuma petua yang mana mungkin orang tua dulu, pengalaman orang tua dulu, dia ambilkan jadi iktibar. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Baiklah. Syarat. Nak cari isteri. Pertama sekali kata orang tua, dia banyak. Terima kasih bagi love. Pertama sekali dia kata nak cari isteri yang pertama kali apa dia pertama kata? Kita nak cari bini yang tak curang. Dengar orang lelaki. Bukan saya kata kat perempuan. Terima kasih bagi love. Bukanlah saya kata kat perempuan. Ini ilmu petua orang tua dulu. Nak cari isteri yang takkan curang. Maksudnya suami dia pergi kerja, isteri pergi pintu belakang. Masuk pintu belakang.
Maksudnya macam tu. Maksudnya isteri tak berselingkuh. Jadi tolong pegang ni baik-baik. Kalau nak pakai, pakai. Tak pakai pun tak apa. Dia bukan hadis. Dia bukan dalil. Dia bukan hadis. Dia bukan dalil. Okey. Kata orang tua dulu. Pertama sekali, kalau nak cari bini, dia kata ni, jangan cari bini, dia kata, dagu dia kata, orang kata terbelah. Minta maaf lah. Dagu terbelah bukan saya kata kat awak lah. Tapi mesti cukup syarat. Macam mana nak tahu? Ni muka buku tanya macam mana nak tahu. Dagu terbelah. Biasa tengok perempuan dagu terbelah. Dia Superman. Macam Superman. Macam Superman dagu terbelah. Orang perempuan bukan lelaki lah. Jangan kata si John Reza tu tak cukup syarat tu. Dia kena cukup syarat. Jangan cari dia tu baru satu syarat. Belum cukup, belum sempurna. Dengar syarat pergi habis tu. Yang bini saya dagu terbelah, dengar baik-baik. Dengar bagi cukup syarat supaya tidak difitnah, supaya tak bergaduh dengan bini. Kalau tak cukup syarat, alhamdulillah. Kalau cukup syarat, saya pun tak mau kata apa. Jangan pegang. Ini bukan hadis, ini bukan dalil. Macam nak tahu dagu terbelah ya. Okey, dagu dia ni terbelah. Perempuan dagu terbelah. Bila dagu perempuan tu terbelah, hidung dia mancung. Tak, perempuan tadi tu dagu dia terbelah. Lepas tu hidung dia mancung. Dalam mancung tadi tu, dia ada satu mancung lagi. Faham tak ni? Mancung, ada mancung lagi. Dagu dah terbelah. Ini bukan saya kata, ini bukan ilmu saya ni. Ilmu orang tua dulu nak cari bini, dia kata kalau tak mau bagi bini kita tu, kalau kata ni ciri-ciri perempuan yang selalu dia curang dengan suami. Saya bukan kata kat perempuan minta maaf banyak-banyak. Saya mau cerita saja. Dia dagu terbelah, kemudian tu sama, yang kedua, hidung dia mancung. Lepas mancung, dia ada macam sikit mancung kat mancung tu. Okey. Faham tak? Bukan mulut, bukan mulut mancung. Hidung. Dagu terbelah, kemudian hidung dia tu, dia ada mancung, kan? Lepas tu kat hujung tu dia macam, faham tak? Dia macam ada dia macam ada bonjol. Ada bonjol sikit dia mancung. Faham kan? Alhamdulillah faham. Boleh lokeh. Kalau saya boleh lokeh lama dah lokeh. Okey, faham. Saya nak bagi orang faham betul-betul. Jadi, pertama, dagu terbelah. Yang kedua, hidung dia mancung. Dalam mancung tu, dia ada mancung lagi. Okey, dua lah. Yang ketiga, orang perempuan tadi tu pula tu, kan? Kita tengok dia ni, kulit dia berbulu. Tadi dagu berbelah. Hidung dia dah mancung. Kulit dia berbulu. Mana? Dagu terbelah. Dagu terbelah. Dia betul dagu terbelah. Anak tak nampak kot. Dan dagu terbelah. Nampak? Okey. Kulit dia berbulu. Maksudnya orang tengok orang perempuan kulit bulu kan. Ingat, hidung dah mancung, dagu dah terbelah, kulit dia berbulu. Syarat tu faham kan? Betul. Hidung sikit ada bonjolan. Betul. Muhammad kata di buka buku hidung ada sikit bonjolan. Itu betul. Saya nak sebut saya tak erti. Kedua, bibir mulut. Yang tadi kan? Bibir mulut. Bibir mulut dia ni, bibir mulut dia tebal. Muncung sikit, betul. Bibir mulut dia tu macam seksi, macam tebal, seksi, macam muncung sikit. Orang perempuan ni memang cantik. Orang perempuan ni memang cantik. Kemudian tu lah, kalau dia berjalan pula, bila berjalan, tuan-tuan tengok bila berjalan, dia kata tengok tubuh dia. Orang panggil tilik tubuh. Macam mana? Bila berjalan tilik, maksudnya sambil berjalan dia sembang dengan kawan dia, dia kata tengok tubuh dia, tengok bau dia lah, dia tengok kanan. Faham tak maksud saya ni? Dia kata tilik tubuh dia. Bila berjalan, dia kata tengok tubuh, maksudnya tilik tubuh. Orang perempuan kalau tilik tubuh ni kan, dia rasa diri dia cantik. Sebab tu hidung dia macam lengkap tadi. Sebenarnya 5 lah. 3-4 cukup dah. 5 saya segan nak cerita. Termalu. Cukup tempat cukup. Ustaz lokeh, dia kata saya lokeh. Nanti saya lokeh. Ini ilmu tuan-tuan. Ini ilmu untuk tua dulu. Jadi orang perempuan yang tilik tubuh, maksud bila berjalan dia tengok tubuh. Tuan-tuan jangan ambil buat bini kata orang tua-tua dulu. Sebab tu kata saya 4 cukup. Dia 5. Dia 5 tu malah sebut. Saya malu. Cukup 4 lekat lah. Boleh tuan-tuan
Pegang 4 perkara dah kuat dah. Jadi kalau tak mahu isteri kita berselingkuh, laki pergi pintu depan, dia keluar pintu belakang, jangan dekatkan sempurna 4 perkara ni. Kalau ada 3 pun kuat dah. Kalau 2 tu boleh gagah lah. 1 tak ada masalah. Tapi kalau ada 2, 3 tu peringat. Jadi nak cari tu faham-faham lah. Saya bukanlah kata kat perempuan. 5 tu saya malu nak sebut. Segan sebut. Sebab 5 tu depan saya malu sebut. Sebab tu ni air sikit saya segan. Biar 4 dah kuat dah. Boleh tak? 5 pelan-pelan sebut. Ada kata, saya pernah jumpa tuan-tuan, apa yang saya kata ini adalah petua orang tua-tua dulu. Kalau nak mencari isteri, kalau mencari isteri, dia kata kalau ada dia 5 perkara tapi 4 cukup dah. Bila ada 4 saja tadi tu, dia kata dia dah cukup kuat dah, kan? Jadi saya minta dah tuan-tuan, kalau ada macam tu, kita orang kata nasihat saya kan, kalau dah kahwin tu jagalah elok, kan? Kalau kahwin jaga elok. Kalau kata ni tak kahwin lagi tu, tak apalah, saya tak boleh kata apa. Lelaki pula. Ada banyak tanda lelaki ni. Okey, bab berhenti. Kita berhenti tak dulu. Kita berhenti bab tadi yang isteri curang, tanda-tanda isteri curang. Nombor 5 lah. Nanti nombor 5 saya fikir ayat yang paling sesuai. Saya akan fikir ayat yang paling sesuai, yang lembut, yang mana yang orang kata dia tak sebut benda yang pelik. Boleh tak nak? Minta maaf tuan-tuan. Saya akan cerita insya-Allah. Tanya lagi serum. Kat TikTok ada tuan-tuan pergi kat bio saya. Ada suruh ulang. Pergi kat bio saya. Yang tanya serum pergi kat bio. Okey. Jadi ada orang tanya saya nak suruh turun banting. InsyaAllah saya akan turun banting. Silam mata lah. Silam mata. Silam mata ya. Ini okey dah. Silam mata saya lah. Tu tak kecil hati kalau perempuan dengar macam tu. Memang kecil hati, saya tahu. Sebab tu saya malas sebut yang 5. Kan? Jadi ni kan kata perempuan curang, laki pun curang ramai. Kan? Laki pun curang ramai. Tahu tu lah. Ini saya cerita kalau nak cari isteri. Baik. Ini cerita bab isteri, minta maaf lah. Ini saya cerita bab perempuan dulu. Tuan-tuan, jangan kecil hati lah, saya cerita bab perempuan dulu. Bagaimana nak cari ibu rumah, yang ibu rumah dia ni memang dia taat pada suami. Tuan-tuan pergi cari, sebut apa yang saya kata ni, tuan-tuan tengok, tuan-tuan tulis. Yang mana yang tuan-tuan pernah jumpa orang macam ni. Orang yang tuan-tuan pernah jumpa macam ni, tuan-tuan percaya dekat saya, dia cukup taat pada suami. Tapi orang ni tak cantik. Selalunya orang ni tak cantik. Tapi dia cukup taat pada suami. Lotion minta maaf tuan-tuan, tuan-tuan tanya kat TikTok. Pergi kat bio saya tu. InsyaAllah tuan tanya kat bio saya tu ya. Kan? Pergi kat bio saya tu. Dekat TikTok pergi tanya bio tu, ada sirup ada kat situ. Semua ada kat situ. Minta maaf saya, memang saya minta maaf, saya tak buat. Saya tak kat beg kuning ya. Tak beg kuning. Bukan masalah saya, ni saya live tak lama lah. Saya cerita sikit betul-betul. Orang tua dulu cari isteri. Tapi sekurang-kurangnya apa yang sampaikan walaupun pedih, tapi bermanfaat. InsyaAllah dah. Baik. Tuan-tuan tengok tak? Saya cakap, bagaimana kita nak cari perempuan. Yang mana perempuan ni, dia kata yang boleh buat bini. Ada yang boleh buat bini macam mana? Minta maaf, perempuan semua boleh buat bini ya. Tapi yang kata, ini ilmu orang tua dulu. Kaedah orang tua dulu. Dia kata pertama kali perempuan boleh bini, dia kata pertama kali, dia kata, kan? Yang nak cari, dia kata, yang nombor satu. Dia kata, nombor satu, dia kata, cari isteri perempuan yang jalan itik. Tuan-tuan kenal tak jalan itik? Ilmu jalan itik, kenal tak jalan itik? Dia, pertama nak cari bini, dia kata cari nombor satu. Cari bini, dia kata yang jalan itik. Dia tak panjang. Tengok itik jalan macam mana. Bukan kapit taik. Jangan cari isteri kapit taik. Ada satu lagi, dia kata jangan cari perempuan yang kapit taik. Kapit taik lain, jalan itik lain. Kapit taik dengan jalan itik dekat-dekat sama, tapi tak sama. Orang yang perempuan jalan itik, dia memang dia isteri yang paling baik untuk jaga suami. Kalau ilmu kaedah ilmu orang tua dulu. Kalau kapit taik ni, ada satu orang kapit taik ni, dia jalan punggung dia. Biasa-biasa kan nak sebut dia nak bagi apa? Punggung dia golek Bukan. Maksudnya orang kapit taik, bila dia nak biar orang kapit taik, dia berjalan macam orang kapit taik. Kepit. Dia kepit tau. Dia kepit taik ni, nak berjalan macam mana? Dia kepit paha kan. Macam mana nak sebut tak hati.
Tunjuk contoh. Saya tak tunjuk contoh lah. Macam dia bukan orang Jepun. Terima kasih pergi love. Nanti tanya tu. Nak tunjuk contoh sendiri. Faham? Dia faham. Siapa faham? Boleh faham tak? Siapa yang faham lagi? Perempuan, kalau jalan itik, kalau tuan-tuan kahwin dengan dia memang tak cakap banyak. Laki dia maki dia, laki dia pukul dia, laki dia marah dia, buat dia macam-macam. Dia takkan lawan. Dia cukup taat pada suami. Orang perempuan, kalau perempuan jalan itik, dia tak pandai menjaga, dia tak pandai melawan cakap laki dia. Dia tak reti nak curi duit laki dia walaupun sesen telefon. Ni orang tua dulu. Kalau jalan itik, kan? Dia cukup sayang anak-anak dia. Dia cuma merendam air mata. Selalu orang jalan itik ni, hidup dia kebanyakan menderita. Dan umur dia tak panjang. Ni, orang perempuan kalau jalan itik, kebanyakan umur dia tak panjang. Hidup dia selalu dia menderita. Tapi dia cukup taat pada suami, dia cukup taat pada anak, dia cukup sayang kat keluarga dia. Dia cukup sayang ibu bapa dia. Jalan itik. Sebab tu orang jalan itik ni, kalau dapat isteri jagalah lebih baik. Memang saya kata 1 dalam 1000 bukan, mungkin 2 dalam 1000 lah saya kata lah. Baik. Kapit taik, jangan buat bini. Dia biasa tengok bila taik nak keluar, dia kapit, dia jalan macam mana. Nak bayar macam mana tuan-tuan? Tolong bercerita tak? Boleh bayar tak? Sebab apa tak boleh? Sebab apa? Orang perempuan kapit taik pula ni, kalau berjalan, kan? Dia berjalan, tapi ingat lah, jalan itik orang ni tak tinggi tau, orang dia kebanyakan rendah. Orang kapiten ni kebanyakan bila berjalan, dia akan suka cerita hal rumah tangga dia kat orang. Dia pergi orang tu, dia akan cerita rumah tangga dia kat orang tu. Dia pergi ni, dia suka cerita hal rumah tangga dia kat orang. Itulah masalah perempuan kapiten ni. Saya nak sebut banyak lagi. Baik. Boleh faham tak? Jadi orang kapiten sebab apa? Dia suka cerita rumah tangga dia kat orang. Itu masalah problem lah. Kalau tanya saya, jumpa orang tu, saya gurau kepala. Betul tak? Betul. Saya mesti tengok, tapi saya tak mengatakan sini lah. Okey, macam mana jalan itik? Itulah, saya kena cari satu jalan. Macam mana nak buat lah. Sebab saya duduk ni banyak jalan. Saya tak kerti jalan, saya faham. Orang gelak lah. Faham tak? Ini ilmiah. Baik. Memang tak cantik. Jalan itik memang tak cantik, tapi dia lah yang paling taat pada suami. Suami buat apa pun dia tak payah. Tendang dia akan, pijak akan dia takkan melawan. Tu baiknya orang jalan itik. Setia sangat-sangat, yang paling setia. Baik. Kemudian tu lah, orang perempuan yang langkah kijang. Baik. Macam mana perempuan langkah kijang? Esok saya kena buat ni. Biasa tengok kijang jalan tak? Kijang jalan. Baik. Langkah kijang ni selalunya, orang langkah kijang ni, langkah kijang. Biasa tengok kijang jalan tak? Kat belakang tu dah. Jadi sungai kalau jalan akan jatuh dah. Baik. Tunjuk contoh. Nanti saya tunjuk contoh lah. Saya cerita dulu hari ni. Kan? Bukan jinjat. Bukan TikTok dan jinjat. Bukan jinjat. Langkah kijang bukan jinjat. Langkah kijang, perempuan yang baik, perempuan yang taat pada suami dia, perempuan yang setia pada suami dia juga. Tetapi mulut dia macam bertih. Mulut dia ni macam bertih. Dan orang langkah kijang ni pandai menjaga. Bagi dia menjaga, na'udzubillah. Jual apa berlaku? Dia pandai. Orang langkah kijang ni, perempuan, kalau langkah kijang, dia pandai menjaga. Dia suka menjaga. Dia pandai cari duit. Dia nak bagi laki dia senang je. Itu langkah kijang. Link tak boleh tekan. Memang tak boleh tekan link. Tapi tuan-tuan yang tanya, link tak boleh tekan. Ambil nombor telefon tu. WhatsApp lah. Link memang tak boleh tekan. TikTok ni dia belok habis. Kalau tuan-tuan tanya, kan, nak tekan link memang tak boleh tekan. Tuan-tuan cuma WhatsApp je. Kontak kat situ je lah. Nombor telefon tu. TikTok je blok habis. Hati-hati. Terima kasih pada pergi love tu. Baik dah. Langkah kijang di mana orangnya, orang yang pandai menjaga. Boleh buka boleh buka. Dia tekan macam ni. Ya? Dia keluar macam ni je lah. Yang tuan-tuan tanya, dia akan keluar macam ni. Dia keluar macam ni kan. Tak nampak kan. Tuan-tuan link tak boleh tekan kan. Ambil kontak nombor tu ya. Terima kasih pada Gila. Okey, nantilah saya nak cerita macam mana. Terima kasih pada Gila. Macam mana langkah kijang. Ni orang nak cari bini yang nak menjaga, tolong cari langkah kijang. Orang langkah kijang, body dia cantik, cutting dia cantik. Dia tak macam jalan itik cutting tak cantik. Langkah kijang, cutting dia cantik. Tuan-tuan tergoda. Bukan tuan-tuan, saya pun tergoda. Saya tak boleh.
Langkah kijang macam mana? Langkah kijang orang yang jalannya pantas, kan, cantik. Kan? Di mana orang yang ni, kalau tuan-tuan cari dia, boleh buat bini. Terima kasih Pak Lu. Dan orang dia memang pandai menjaga. Dia memang dia jaga suami dia tu. Tapi jangan bagi suami dia kecil hati dah. Kalau suami kecil hati dia tinggal macam tu kan. Jaga dia baik. Memang baik. Kan? Boleh tak? 3 dah sebut dah. Pertama, langkah itik. Yang kedua, kapit taik. Yang ketiga, langkah kijang. Kan? 3 dululah. Langkahnya laju. Betul, langkahnya laju. Jalannya laju. Betul. Langkah kijang, orang dia berkating cantik. Dia langkah je laju. Dia tak macam kapit taik. Jalan dia macam mana punggung dia tu. Jadi tak baik lah. Minta maaf, bukan saya hina lah. Itu kejadian Allah Ta'ala. Tapi sifat-sifat yang ada pada kita sebenarnya mencerminkan dalam badan kita. Sifat-sifat orang tua dulu, dia mengaji tentang manusia. Sifat yang ada pada badan kita sebenarnya nak mencermin diri kita di dalam supaya keluar. Itu sebab tu orang tua dulu mengaji. Lenggak-lenggok. Betul lenggak-lenggok. Ya? Jadi bukanlah kita nak menghina. Tak, saya tak menghina, minta maaf. Ini bukan hadis. Pakai tak apa, tak pakai pun tak apa. Dia bukan hadis, dia bukan dalil. Boleh tuan-tuan? Baik. Saya bagi 4 kot malam ni kot. Bagi 4 lah. Baik. Yang keempat, orang panggil apa? Kumbang berteduh. Ini perempuan kumbang berteduh. Ciri-ciri perempuan kumbang berteduh. Dia tinggi sikit, badan dia mengempal. Orang dia tinggi sikit, badan dia sikit kempal. Badan dia kempal. Dan kumbang berteduh ni, orang dia permalu. Cakap tak banyak. Kumbang berteduh ni di mana badan dia sikit tinggi, gempal, cakap tak banyak. Orang lagu ni selalunya dia suka tolong suami. Boleh buat bini. So, dia suka fikir macam mana nak bagi suami dia cantik. Dia susah pun tak apa. Dia menderita pun tak apa. Yang penting dia nak suami dia seronok saja. Dia sanggup ikut suami pergi ke mana. Orang tinggi, kempal. Tu bini saya bang. Dah dengan aku tinggi ni dah. Terima kasih, pandai bini abang tu. Pandai abang cari bini lah. Jangan main. Alhamdulillah, aku memang berteduh. Terima kasih bagi Al-Fatihah. Saudara kita Gaza. Betul, kita sama-sama pada saudara kita yang di Gaza. Sebenarnya lah, insyaAllah lah sama-sama kita doa lah. Sama-sama kita berdoa supaya saudara kita di Gaza selamat di dunia Allah SWT. Tapi ingat, apa yang berlaku di Gaza, tuan-tuan dengar baik-baik. Apa yang berlaku di Gaza ialah ketentuan Allah. Di sana sebenarnya memang termaktub, tertulis dalam rukun iman. Itulah ketentuan tiap-tiap saudara kita kat Gaza. Kita cuma berdoa saja. Senjata doa. Ya? Boleh tak? Okey, insyaAllah. Jadi, insyaAllah. Saya tak boleh lama sebab saya nak rehat. Sebab malam besok, pagi besok saya nak tolak ke Thailand. InsyaAllah. Esok saya akan buat live di sana pukul 10 malam.